Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khabar Kiflizul, Hanisa Syafi'i, Kak Hasna, Rodiah Sharif, Siti Maryam, Haji Zakaria, Yusliza Salam, Ita Pelangi, Wuryanti Wusanisa, Ina Salina Rusmahwati Din, Mek Yam Yam, Mariani Abdul Rahman, Rauzi Eva, Suhana Chin, Wuryanti Wu, Hasnah Arsyad, Jamilah Osman, Dalila Hanisa, Alhamdulillah, Zuraidah Nurli, Ida Najwa, Airil Humaira, adik Izan, sokmo-sokmo adik ni tak boleh jadi kakak, Hairiah Haji Ismail, Jamiah Abdul Hamid, Alhamdulillah, Halimah Muhammad Ismail, Jun Naim, Noriza Halim, Rohani Ismail, Bismillahirrahmanirrahim, Zan Abu Kasim, Rohaya Mustafa, Ruqayyah Abdul Fatah, Masya Allah, Asmah Muhammad, Azizah Abu Bakar, Roslina Hakros, Ida Najwa, Rasilah Mat Zain, Hanisa Syafi'i, Masya Allah, Sania, Nur Hashimah, Sekejap kita tunggu kawan-kawan. Minta maaf yang berpuasa hari Khamis. Saya masukkan kari puff dalam air fryer. Lepas tu makan sebiji, tak sempat lagi 2 biji. Lewat dah nak start. Tapi saya berpusing-pusing mencari kari puff pusing. Sebab dekat pack tu dia tulis kari puff pusing. Tapi puasku berpusing-pusing. Kari puff ini tidak pun ada pusingan. Sekian dimaklumkan. Masya Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Subhanallah. Allahumma salli ala Muhammad. Pukul 10.30 Kak Asnah masuk ke rumah semalam. Alhamdulillah. Anida Sulaiman, nama baru ni saya sebut. Syahadah Salihah, doakan Ustazah. Umi Afan Kalishah, Umairah Latifah, Osman Raizah, Awang Hamad, Cikgu Jamilah, Wuryanti Wu, Tati Yasin, Ayu Roslinda, Nurliza Wahab, Sheila Art. Apa yang di art ni mesti tangan-tangan lembut ni. Amboi Kak Yun. Kak Yun lah bawa dekat chat ni. Saya tak sempat nak makan je 2 biji ni lagi Kak Yun. Nanti Kak Yun pergi cari dekat DF lah. Bawa pergi surau berdosa. Mana nak cukup. Bismillah. Masya Allah, siapa yang meniaga kari puff tu, semoga laris sokmo-sokmo. Rezeki yang barakah, Masya Allah, amin. Kak Rusnaini Adnan, Fuziana Saleh, amin. Nurma Albi, Nuridah Muhammad Nur, Khalijah Muhammad, I miss you. Tiap-tiap hari sahabat-sahabat tengok Ustazah minum air panas, no? Bila kita nak minum semeja, ngetih-ngetih. Ngetih-ngetih lah sangat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mari sama-sama kita mulakan dengan doa. Sekejap. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.
Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Syarifah Marhamah Said Muhyiddin, Salwah Muhammad Arif, Nur Azizan Baharudin, Wan Mahani Wan Abu Irma Yunus, Fatimah Omar, Wan Mahani Wan Abu, Rokiah Jusoh, Siti Hajar Ahmad, Ibu Ji Rubiah Selamat, Kilah Muhammad. Terima kasih hantar 100 tas dekat Ustazah. Siapa yang bagi 100 tas tu, Ustazah nak bagi karipap. Karipap, tapi karipap ni berpusing-pusing cari, tak jumpa karipap pusingnya. Itulah sian kan. Kalau tak pusing, jangan cakap karipap pusing. Gitu. Baik, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kembar Ustazah Cik Suraya Husin macam doa lagi dari tadi ni. Kena keloi dia kat bawah. Ketua darjah kena cari mana anak-anak murid yang tak ada ni. Hajah Seriah Sa'ad, Selimah Ahmad, Ustazah Hana. Masya Allah, barakah ni kita hari ni ada Ustazah Hana. Masya Allah, Hamzilah Amdan, Haniniza Azizan Cik Ismail. Okey, hari ni saya tak boleh menyapa lebih ramai kerananya hari ni bekerja-kerja juga. Hari-hari bekerja-kerja tapi tak pernah main kerja-kerja, kan? Cuba main kerja-kerja Ustazah, barulah boleh susut sikit badan tu. Hampa. Okey. Rasulullah dan Sayyidatina Aisyah pun bekerja-kerja Ustazah. Hampa. Okey, nak bekerja tang mana? Ni bekerja berkejaran masa. Saya akan ke Putrajaya sekejap lagi. Noni Nadia Mat Yusuf, khidmatmu sangat diperlukan pada hari ini. Kak Yun Taslim, nanti jumpa Noni Nadia, boleh buat bantuan apa-apa yang patut insya-Allah. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammad. Berpendirianlah seteguh gunung Uhud. Semalam kita dah baca jauhnya perbezaan antara orang beriman dengan orang yang munafik. Semoga ya Allah kini dan selamanya sampailah kita dimasukkan ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Kita terpilih sebagai kalangan hamba yang beriman. Hamba yang beriman, bukan hamba yang munafik. Ni Norzi, Masya Allah namanya begitu. Alhamdulillah. Subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Awak macam hangat aircon ni hari ni. Oh, patutlah 27. Sebab hari tu sejuk kot. Tak apalah. Subhanallah. Semalam saya tutup dengan buanglah kata seandainya, nanti dan barangkali. Okey? Majulah terus bagaikan pedang di tangan seorang jagoan. Siapa yang jagoan? Keflizul, jagoan. Kejar menyelesaikan amanah seharian. Jagoan itu apa, Bu? Masya Allah, Hasan Adlin, apa ni? Dari Maghribi, Morocco. Subhanallah. Betul kan ni daripada Morocco. Tapi kita tak boleh tak percaya juga sahabat-sahabat. Ramai juga daripada kalangan sahabat-sahabat Latahzan kita ni yang menetap, tinggal di luar negara, menunaikan amanah-amanah yang Allah telah tetapkan. Semoga semua sahabat-sahabat, saudara-saudara kita yang berada di mana jua dalam peliharaan Allah, dan Allah golongkan semua kita ini di kalangan orang-orang beriman. So kita Latahzan, sahabat-sahabat, dah menuju ke penghujung ni. Kita dah semakin jelas nampak, dah ada suluhan lampu cahaya yang terang benderang untuk kita lalui. Yang mana hala tuju kita, apa matlamat kita. Subhanallah, sahabat-sahabat dirahmati Allah, apabila namanya kita ini berada dalam keadaan yang jelas matlamat, kita tak takut apa dah. Kita tak goyah, tak jadi lalang sat kanan, sat kiri, tak ada. Sebab kita tahu selagi belum sampai, belum capai hak tu, aku kena terus mengejarnya, berlari ke arahnya.
Apakah itu? Syurga. Allahu Akbar. Ni yang kita nak. Jadi tidaklah kita seandainya, tidaklah kita nanti, tidaklah kita barangkali. Pelajaran semalam kan? Kak Sarimah Imran, how are you? My jemaah umrah yang kurindu. Tu ha. Kan sahabat-sahabat hari-hari sebulih-bulihnya nak berpantun. Amin, amin. Pernah ada seorang suami, ni pelajaran hari ni. Pernah ada seorang suami yang ragu-ragu. Sahabat, hari ni kalau tak join Latahzan memang rugi. Sebab setiap kali kita baca, sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita menadah ilmu daripada Dr. Aid Al-Qarni, kita rasa ya macam pernah ku dengar cerita itu. Tapi di mana ya? Tak payah busybody. Ustazah Zai sehari mendengar pelbagai cerita, tapi tak ada rasa pun nak cerita dekat hampa. Hampa tahu cerita hak ni jiran selang 3 rumah daripada rumah saya. Kalau hampa nak tahu, mailah rumah saya. Hampa nak tengok perangai buruk dia tu lagu tu lah. Hampa mai minum makan keripak pusin yang tak berpusin ni kat rumah Ustazah. Untuk hampa kenal siapa dia yang Ustazah ceritakan. Orangnya tu tak penting. Sikap baiknya kita nak tiru. Sikap buruknya kita nak sempadankan. Subhanallah, inilah namanya ukhuwah fillah. Okey? Jadi hari ni Dr. Aid Al-Qarni tak pernah cerita kat kita. Pernah ada seorang suami yang ragu-ragu untuk menceraikan isterinya. Tak ada pula dia tulis kat sini, suami itu bernama ... Tak ada nya sahabat-sahabat dirahmati Allah. Dan kita pun tak payah busybody. Suami siapa pula lah yang diceritakannya, tak payah. Kan tak perlu tahu pun. Kalau orang datang jumpa Ustazah, suami saya, Kak, suami akak ada salinan IC dia, Pak Mai bagi kat saya. Suami akak dulu sekolah mana? Entah-entah kawan sekolah saya kot. Tak payah nak busybody. Kalau dah duduk depan kita, takkanlah kita tak nak menyapa, apa khabar tuan, apa khabar encik, apa khabar haji, kan? Kalau dah isterinya datang, Ustazah saya nak minta pendapat, Ustazah suami saya, handsome tak suami akak tu? Kau dah kenapa? Kan? Tiba-tiba pindah dekat dinding hijau putih ni jadi tak apa-apa entah Ustazah Zai. Masya Allah. Minta maaf sahabat-sahabat, saya ting-tong sekejap sebenarnya ni. Dalam pada saya belum habis lagi perkara semalam. Okey. Masya Allah. Syukur Alhamdulillah setakat hari ni hari Khamis. Saya memang terlalu padat. Hari-hari pun ada kerja. Tapi hari Minggu ni saya terlalu padat. Sampai saya tersandar sekejap. Hari ni pula Masya Allah hari yang bersejarah jugalah. Sebab saya nak pergi Putrajaya ni sepatutnya lepas subuh, saya tak sempat berlatahzan. Tapi dia pun tak boleh awaikan. Saya sedih lah juga tak boleh nak awaikan. Tapi tak apa, tak payah gaduh dengan siapa-siapa pun. Dia pun nak juga pukul 10 sebab bos-bos dia pun nak turun. Jadi bos-bos dia pun ada meeting di awalnya. Dia pun nak start juga pukul 10. Kalau saya start pukul 10, 11, 11.30 saya gerak ke Taman Keramat Nan Permai ini. Tetamu saya dari Temerloh satu bas dah datang. Saya belum ada lagi. Tapi sahabat-sahabat dari KL jemput Waze Surau Al-Ittifaq Taman Keramat Permai. Datanglah pukul 11.30 pagi tu dekat surau rumah saya. Sebab apa sahabat-sahabat dirahmati Allah? Kita akan mendengar forum tausiah Heart from Heart. Oh gitu. Daripada Al-Fadilah Ustazah Ainun Mardiyah daripada Temerloh, datang dengan rombongannya satu bas, dan suaminya Ustaz Asyik, kan mereka ni ada buat program, subhanallah, macam-macam program lah sahabat-sahabat dirahmati Allah. Saya lebih memandang walaupun pangkat adik sangat dengan saya, mereka yang akan berbicara pada tengah hari di surau rumah saya ni adalah antara pakar-pakar Al-Quran Malaysia. Subhanallah, saya sebutkan macam itulah, mereka mesti marah kalau saya sebut macam ni. Tapi sahabat-sahabat dirahmati Allah sebab ilmunya, Masya Allah ilmunya. Jadi kita nak jumpa orang ni bukan lawa tak Ustazah tu, anak dia berapa orang, pipi dia tembam ke tidak, kau dah kenapa kan? Bila Ustazah kata mengaji dulu, Masya Allah sahabat, bukan mengaji macam Ustazah duduk kat Malaysia ni je. Hebat, ilmunya hebat insya Allah. Ustazah Ainun Mardiyah mencedok ilmu daripada bumi Mesir, bumi Madinah. Ustazah Azilah lama duduk dekat Madinah, lama duduk dekat Mekah. Sudah pasti kan ilmu dalam kitab, pergaulan bersama dengan
Ahlul Makkah, Ahlul Madinah itu menjadi contoh tauladan kepada kita. Rebut peluang macam ni. Subhanallah, itu pertama. Kemudian Ustazah cubalah untuk sampai menyantuni ketika mereka makan tengah hari, tetamu-tetamu kita nanti sebelum Zuhur. Lepas Zuhur, Ustazah pula yang akan bukanlah berkuliah, tapi untuk menjadi sebagai tuan rumah kan, nak dengar insya-Allah, nak perdengarkan, sharing lah sikit. Sebelumnya pukul 3.30 petang Ustazah dah ada live untuk angan-angan ke Firdausi. Platformnya adalah Masjid Al-Mu'minun. Jadi Rabbi yassir wa la tu'assir ya Karim, permudahkan jangan engkau sukarkan insya-Allah. Pernah ada seorang suami yang ragu-ragu untuk menceraikan isterinya yang telah membuatnya menghadapi dua pilihan. Yang kedua-duanya pahit dan tidak mengenakkan. Dia ada dua pilihan. Kedua-duanya pahit dan tidak mengenakkan. Si suami itu pun mengadukan permasalahannya kepada hakim. Anda ingat permasalahan seorang lelaki ni, dia ada dua pilihan. Tetapi kedua-duanya adalah buruk dan pahit kalau dia pilih keputusan itu. Lalu dia bertemu dengan hakim. Ni orang yang bijak, dia tak ada terus, aku jatuhkan kau talak 3. Tiba-tiba kan, marah sikit, emosi sikit, aku ceraikan kau talak 3. Kenapa? Sebab dia nampak ada orang lain sedang menunggu queue untuk dapatkan dia. Hamboi kemain kan sahabat-sahabat. Hakim bertanya, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hakim bertanya, berapa tahun engkau hidup bersama isterimu ini? Oh, ni soalan hakim. Hakim tak tanya, comel ke isterimu tu? Buruk berbenar ke rupanya? Tidak, kan? Hakim tanya, berapa tahun engkau hidup bersama isterimu itu? Jawab suami tadi, 4 tahun. 4 tahun kan 4 tahun. Hakim itu bertanya kehairanan. Bererti selama 4 tahun engkau meneguk racun. Tu dia bahasa dia deep. Kan sahabat-sahabat? Ustazah nak share, dulu masa saya belum begitu sibuk, sahabat-sahabat, bila orang datang lembik tengkok kat bahu Ustazah ni, mengadu dengan satu kotak tisu datang nangis-nangis, saya ada kesempatan sembang panjang dengan mereka. Tapi sekarang sahabat, soalan saya ni lebih kurang macam hakim tadi itulah kan. Ustazah bla 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 bla, tu saya pegang tangan dia, saya peluk bahu dia. Saya cakap berapa lama dah akak bertahan ni. Masya Allah, dia dua je. Sama ada nak meneruskan atau tidak. Kita kan diajar dah untuk membuat keputusan. Ustazah, takkanlah saya nak minta cerai. Ustazah, bergegar arash Allah. Akak tahu dah kan? Minta cerai bergegar arash Allah. Kemain. Perkara halal yang Allah tak suka. Itu je antara. So sekarang akak tanya hati akak yang paling dalam. Hasil daripada solat tahajud akak malam hari. Hasil daripada menangis akak dalam sujud mengadu kepada Allah. Akak tanya hati akak yang paling dalam. Masih bersisakah walau sekelumit zarah sayang untuk suami? Kebanyakan mereka akan jawab. Jaranglah masalah besar mana pun dijawab langsung dah tak sayang Ustazah. Tak ada, jarang. Paling kurang pun dia diam. Sejujurnya, akak tanya hati akak yang paling dalam. Ya, mungkin dia sudah tidak menafkahi, dia dah begitu begini, dia dah tinggalkan akak dengan perempuan lain. Nanti antara jawapan yang kerap saya dengar, mustahil lah saya tak sayang Ustazah. Dia tu bapa kepada anak-anak saya. Lelaki pertama yang menjadikan saya sebagai isterinya yang halal. Kan sahabat? Itulah antara. Jadi kalau masih ada sayang, keputusan apa lagi akak nak buat? Sekurang-kurangnya akak bertahan selama 10 tahun ini. Akak masih hidup kan? Gemuk, tubuh elok, sihat, montel je saya tengok. Kik-kik daripada nangis tadi dah mula gelak lah dia. Sebab apa sahabat? Kadang-kadang kita kata macam lelaki ni 4 tahun hakim kata, sebab hakim mendengar semua cerita dia. Memang jelas dia meneguk racun dan sebenarnya dia tak ada pilihan lagi lain. Kita kadang-kadang kita ada pilihan nak bercerai atau nak teruskan. Masa saya kursus kahwin 20 tahun lepas, ustaz yang mengajar kata macam ni, kami di pejabat agama biasa menerima kes-kes perceraian disebabkan satu masalah besar. Apa masalah besar? Contoh sahabat-sahabat dirahmati Allah, saya dah umur 40 tahun ni, suami saya dah tak berfungsi sebagai lelaki. Benda-benda macam itulah kadang-kadang dia rasa itu masalah paling besar dalam hidup dia. Subhanallah sahabat-sahabat.
Tetapi lepas perceraian kadang-kadang wanita ini datang lagi. Kan? Bekas suami saya tak menafkahi anak-anak. Saya stres ni. Hari tu menjadi isteri stres. Dia tak bagi nafkah ke anak-anak. Sekarang ni sahabat-sahabat dirahmati Allah dah tak jadi isteri. Stres lagi sebab memang kita dah tahu perangai tak bagi nafkah ke anak-anak. Subhanallah sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kita takkan nampak apa kebaikannya selagi mana dia berada di depan mata kita kadang-kadang. Jadi sahabat, dalam kita bermuhasabah ni, Allah dan Rasulullah suruh kita fikir, perhalus, jangan sampai iblis masuk, merasuk kita ni. Kan? Memang tak guna dan kau minta je cerai. Kalau kita fikir balik, Allah, walaupun macam tu perangai dia. Aku demam, tak pernah dia tak hulur Panadol dengan air suam kat aku. Kalau aku sakit seorang-seorang nanti tak ada suami, ya Allah, aku mengerang seorang-seorang atas katil. Siapa pula nak hulur Panadol kat aku? Cari sahabat. Cari Allahumma salli ala Muhammad. Betul. Kadang wanitanya kuat, tapi orang luar kuat menghasut. Hakak kalau jadi engkau tak tunggulah laki macam tu. Hakak, ni rumah tangga saya. Bannerlah tembok dengan penghasut-penghasut di luar. Wahai anda yang cuba mempertahankan rumah tangga kerana Allah. Wallah, kerana Allah. Bukan kerana anak-anak. Bukan kerana malu nanti pak mentua saya sakit jantung kalau tahu saya minta cerai. Habislah saya ustazah. Itu masih kerana makhluk. Kerana Allah. Okey? Jadi kita ada dua pilihan. Yang satu memanglah tak baik. Yang satu lagi macam baik. Bercerai tu bagi dia macam baik. Senang, aku tak payah tengok dah muka orang tua ni lagi. Kan? Macam baik. Tapi kata ustaz yang mengajar kursus kahwin 20 tahun lepas sampai sekarang saya ingat. Biasanya kita minta cerai, bercerai ni satu masalah selesai. Lega, aku dah tak payah tengok dah muka hang, tak payah tanggung dah biar awak hidup. Kita kan? Lega satu masalah. Tapi kebiasaannya 17 lagi perkara sahabat-sahabat dirahmati Allah yang menjadi beban pada kita akan menyetreskan. Anda biasa tengok kamus Dewan tak? Ada tak perkataan menyetreskan? Akan stres lagi dan lagi. Masya Allah, kita nak pergi kenduri kahwin, terjumpa bekas adik ipar kita contoh kan. Bekas. Kita semua bekas-bekas. Padahal mak mertua mana ada bekas. Still mak mertua kita tu. Kan? Maknanya kita nak cerita hubungan kita dengan mereka tu tak boleh putus sahabat. Lebih-lebih lagi masih kita ada anak dengan dia dulu kan. Alah ustazah, saya nak pergi. Tapi rumah kakak ipar saya tu, dalam dia tu ada bekas suami saya. Dah kenapa kita nak bermusuh? Ada masalah-masalah yang kita, dia tu dah bukan laki aku dah. Tapi kenapa aku nak kena fikir pasal dia? Tahu tak apa? Sekurang-kurangnya dulu kita fikir pasal dia tu masih laki kita. Sahabat. Jadi kadang-kadang orang luar penghasut ni batu apinya, Masya Allah. Kita kena ada keputusan. Memang benar dalam keadaan tertentu terkadang diperlukan adanya kesabaran, ketabahan dan sikap menunggu. Hari ni kita punya latahzan dia twist. Tueng sikit. Pelik hari ni latahzan. Tetapi sampai bila? Kan kita dah cakap, sampai bila nak bersabar ustazah? Sampai mati. Okey, macam ni. Ustazah, pelik hari ni latahzan. Dia dah macam ngajar benda baik. Tiba-tiba hari ni nak bagi kita tak payah sabar sampai mati. Bukan begitu. Contoh, ada juga wanita-wanita yang jelas datang pada saya. Ya Allah kak, kenapa sampai lebam-lebam ni? Saya baru keluar hospital ustazah, tangan saya patah hari tu. Kenapa? Patut dah lama tak nampak kat masjid. Saya kena pukul dengan suami ustazah. Kena pukul lagi ni dah kali keberapa kak? Dah tak jumpa berapa kali dah ustazah. Kali ni tangan saya pula yang patah. Saya sendiri yang akan cakap, sampai bila akak nak biar diri akak macam ni? Kalau akak dah berhari-hari kat hospital, tangan akak dah macam ni, siapa nak dokong anak, susukan anak? Siapa yang nak berusaha untuk zuriat keturunan akak? Subhanallah, akak dah selama ni cakap dengan saya, suami tu langsung tak. Memang biar awak hidup sungguhlah sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kalau akak tak sihat, macam mana akak nak bangkit mudah untuk beribadah? Keputusan perlu dibuat sahabat-sahabat dirahmati Allah. Ini kita nak sebut daripada kisah yang hakim ni memberi satu input pelajaran yang baik kepada lelaki yang bertanya.
Hanya orang yang peka yang tahu. Peka bukan peka. Hanya orang yang peka yang tahu apabila sesuatu itu sempurna atau tidak, baik atau tidak, boleh dilanjutkan atau tidak. Bukan ikut cakap-cakapnya orang. Kita bermunajat minta petunjuk dengan Allah hasil daripada istikharah kita, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Lalu, ya, siapa yang tulis komen sabar ada hadnya, sabar ada batasnya, tapi pada perkara yang macam mana? Kita tengok baik atau tidak, boleh dilanjutkan atau tidak, saat itulah dia akan segera mengambil keputusan. Contoh, kalau hari ni patah tangan, hari tu aku dah patah kaki, kepala dah berapa kali kena jahit, kena tolak, kena dekat tembok batu dengan suami. Sila hari bulan orang jumpa mayat aku je berlumuran darah, pisau yang sampai dekat perut aku ni. Kita kena buat keputusan. Tapi Ustazah, suami saya tu sweet. Kat mana sweetnya kak? Lepas dia pukul saya, dia minta maaf. Dah berapa kali dia buat macam tu? Dah 100 kali. Saya sendiri berdosa kalau saya kata, akak pergi sekarang minta cerai, berdosa. Tapi saya sebut macam mana, sahabat-sahabat, akak kena buat keputusan dah dalam hidup akak. Siapa lagi nak sayang diri kita kalau bukan diri kita? Akak tak kesian ke diri akak yang sepatutnya bersujud kepada Allah ni, nak rokok pun dah tak larat, apatah lagi nak sujud. Cedera macam ni akak masih lagi boleh bersabar. Begitu. Tapi kalau orang mengadu sihat walafiat, tubuh masih montel elok, sahabat-sahabat, suami belikan alat makeup, kau kemain lagi, suruh bercantik-cantik untuk dia kan. Saya kata okey lah kak, dia tak bagi makan pun akak macam ni juga sihat walafiat. Siap beli barang makeup, suruh akak cantik dan jelita lagi untuk dia, bukan untuk siapa-siapa kan, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kita tak nak diri kita dizalimi orang. Betul Haliza Hamzah, sabar bertempat. Kalau kita nak sebut ada had, sahabat-sahabat dirahmati Allah, had yang macam mana? Di tempat yang macam mana kita nak meletakkan kesabaran itu? Kalau orang kata begitu, saya kata kak, setakat akak disakiti hati macam tu, akak tahu dah ada berjuta lagi manusia macam tu. Biasalah hati kita diguris, biasalah. Tapi siapa yang tahu? Hanya kita dengan Allah. Selagi mana dia tak naik tangan segala benda, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kita nak sebutkan cedera apa Umur Redha? Cedera mental dan fizikal. Masya Allah. Seorang penyair berkata, penawar bagi sesuatu yang tidak disukai oleh diri adalah dengan melepaskannya. Saya tak suka kena pukul Ustazah. Bapak saya dulu pun tak pernah pukul saya. Awak tak suka dengan keadaan itu. Penawar bagi sesuatu yang tidak disukai oleh diri adalah dengan melepaskannya. Kan? Suka makan kari pak pusing, tapi yang datang tidak berpusing-pusing. Dari nak makan 3 biji jadi sebiji. Contoh kan sahabat-sahabat dirahmati Allah. Ini contoh. Lepaskan. Jangan buang dalam tong sampah. Sebenarnya bukan tak nak makan, tak sempat. Kan? Tengok dah pukul 7 lebih dah. Kena start juga dah tahzan. Kalau sempat, saya pergi makan. Tak sempat, masuk dalam tipu bawa dalam kereta, makan dalam kereta. Tapi nampak gaya ni, tak makan ni. Kat mana letaknya? Dalam perut Ustaz Azwan. Macam tu, senang, bahagia sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kan? Jangan membazir. Saya masa dekat Kelantan kan, ada sahabat-sahabat Kelantan ke? Masya Allah. Sahabat-sahabat yang bersama-sama di Kelantan. Banyak kan makanan, Masya Allah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Banyak makanan. Apa ni? Nurul Shermin. Min cakap apa tu Min? Panjangnya komen. Tak boleh nak baca. Buka-buka. Latifah Sukarjo kata, terkejut buka-buka je Ustazah jerit dan besar mata. Mak main, yang kali jangan masuk lambat. Kan? Kesian orang kalau buka-buka. Saya rasa kelakar macam semalam saya live di Masjid As-Salam. Line dia sangat teruk sahabat-sahabat. Nak buat macam mana? Saya pun bukan pakai wifi masjid ke apa, pakai handphone saya sendiri. Mungkinlah kelemahan saya punya line telefon tu kan. Saya kata memang macam ni. Memang macam ni Ustazah kat sini line teruk. Kesian orang yang follow dalam talian tak boleh nak jelaskan. Jadi muslimat dirahmati Allah, saya kata dalam hati ni tengah ceramah ni sempat lagi otak saya berfikir. Saya kata apa? Ni kan orang tengok aku mesti jap-jap kereh. Mulut tengah-tengah kereh kan. Lepas tu Ustazah tengah bulat mata kereh. Mesti orang buka-buka. Apa pasal ni? Duk loading. Mata Ustazah tengah bulat. Kadang-kadang duk cakap dengan Ustaz.
Bang, saya ni sejak buat kuliah online ni mesti macam-macam muka, bentuk muka kan. Mata bulat lah, mulut sengit lah, lepas tu kejung. Kenapa kejung yang? Sebab tak ada internet. Macam tu. Jadi sahabat-sahabat dirahmati Allah, penawar bagi sesuatu yang tidak disukai oleh diri, kita tahu apa yang kita suka, apa yang kita tak suka. Tapi bukan mengikut nafsu. Sahabat, apa yang kita suka mudah-mudahan seiring dengan apa yang Allah suka. Apa yang kita tak suka seiring dengan apa yang Allah tak suka. Sebab nafsu sentiasa mengajak kita untuk suka benda yang Allah tak suka. Bagi tahu dengan anak-anak muda kita, memanglah kamu suka tidur dari pagi sampai tengah hari. Itu yang nafsu suka. Tapi yang Nabi suka bangkit di pagi hari. Kerana tak sama cari rezeki pagi hari dengan petang hari. Pagi hari itu mengandungi barakah. Siapa cakap? Rasulullah yang cakap. Jadi bukan mak nak membebel saja-saja. Ibu-ibu kakak ni ada 2 jadual nak masuk kelas tambahan. 1 sesi pagi, 1 sesi petang. Hari apa tu? Hari Ahad. Kau ni hari Ahad nak pagi-pagi, kau ambil lah sesi petang. Maknya. Sebab maknya katakan pagi-pagi aku nak kena hantar, aku tak boleh tidur. Memanglah anak tu ikut. Subhanallah, anak tu dah kata 1 sesi pagi bu, 1 lagi sesi petang. Kakak nak masuk grup yang mana? Masa tu otak kita kena ligat. Kakak masuk pagi lah, senang. Ibu tak apa, lepas subuh tu ibu siapkan sarapan, ibu boleh hantar kakak pergi tuition. Good idea. Anak kadang-kadang bila ibu dah bagi jalan, tak sempat dia nak fikir. Pasal apa nak pagi? Aku nak petang ni, senang. Okeylah bu, kakak masuk nama. Masuk sesi pagi. Otak kita, ya Allah, hanya kerana aku nak anak aku ni belajar, ikut apa yang engkau suka dan Nabi suka. Walaupun kita ni susah ni nak hantar dia pagi-pagi, nak uruskan rumah lagi, susah ni. Tapi engkau permudahkan, ya Allah. Sebab niat aku nak ikut apa yang engkau suka, yang Nabi suka. Bukan ikut apa yang kita suka. Kalau yang kita suka, muslimat dirahmati Allah, nak cari calon suami dekat anak kita nanti, mestilah nak yang kaya raya. Tapi katanya Nabi, pilih agamanya. Nampak? Nafsu hanya mendorong kita kepada perkara yang Allah tak suka tapi nafsu suka. Dan apa sahaja kalau kita ikut kehendaknya nafsu, maka sahabat-sahabat kita akan hidup melulu melampau-lampau batas atas dunia dan terdorong mudah untuk dihumban ke dalam neraka Allah. Subhanallah. Tidur pagi memang rasa down, rasa tak sihat. Ni Kak Latifah Sukarjo kata. So kita belajar sahabat-sahabat berdasarkan penelitian yang dilakukan terhadap sepak terajang dan hal ehwal manusia. Semua ni saya baca, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Allah takkan habis ni, tapi syok nak baca ni. Sepak terajang dan hal ehwal manusia dapat disimpulkan bahawa sikap gugup dan bingung sering dialami oleh mereka dalam pelbagai situasi dan kondisi. Akan tetapi, sebahagian besarnya melanda mereka saat menghadapi 4 permasalahan berikut. Masya Allah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kak Dewi Zamzam pi Kelantan jumpa tai itik lah. Tai itik yang boleh makan. Masya Allah, kan dia perbagi. Apa saya nak cakap tadi? Pasal makanan-makanan kat Kelantan tu banyak. Tapi kerja Allah, sahabat-sahabat dirahmati Allah, saya tak banyak masa dengan mereka hanya pada malam tersebut. Kerjanya Allah, besok pagi lepas saya sarapan, saya pergi ziarah satu keluarga ni. Masya Allah, sangat daif cerita-cerita maknya. Mak tu mak, okey? Sahabat-sahabat dirahmati Allah, pelbagai. Dan dah macam-macam ujian, diuji pula cucunya. Tiba-tiba ada penyakit, kata doktor, radang otak. Yang menyebabkan, Masya Allah, sahabat-sahabat dirahmati Allah kan, tak boleh bercakap dah, tiup dekat hidung dah. Tapi dia bukan macam anak anda Lokman yang saya jumpa di Kertih, bukan. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, dia menjadi terlampau aktif. Dia macam orang nak bangun tapi dia tak boleh bangun. Bila dia berdiri, dia tombang terus. Tak sempat nak berdiri, tombang. Jadi bapaknya sekarang dah tak kerja. Ibunya, susunya saja 1 tin RM45. Tin kecil tu, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Sedangkan dia perlu diberi susu 3 jam sekali. Ya Allah, saya ambil kesempatan. Saya cakap dengan Kak Nazar, Kak, 10 minit je kita Bak kata Ustaz Azwan, Ustaz Azai,
Bila dah tengok anak macam gitu, hidupnya lah nak 10 minit. Orang dah tunggu dekat lobi hotel dah. Ustazah kat mana? Saya dengan budak ni lagi. Tak sampai hati sahabat nak lepas. Masya Allah. Ujian manusia ni macam-macam. Yang diuji adalah ibu dan ayahnya. Kalau tak kuat, kalau tak sabar macam mana? Allahu Akbar. Okay. Kita tengok satu persatu. Ni ada berapa kisah yang Ustazah mungkin sempat baca satu sahaja. Pada saat menentukan tempat belajar dan jurusan yang akan diambil. Kita kan, untuk anak-anak kita ataupun kita punya pengalaman dulu, rata-rata calon mahasiswa ketika hendak masuk pendidikan tinggi, tidak tahu untuk mengambil jurusan apa. Tak tahu nak ambil jurusan apa. Biasa kan, ini kan, itu yang kata, saya nak buat apa Ustazah? Saya dah istikharah dah tapi saya tak dapat jawapan. Kau ingat istikharah tu jawapannya pos laju datang hantar surat. Pengumuman keputusan istikharah anda. Selalu orang tanya ke Ustazah, Ustazah, saya dah istikharah dah, tiap-tiap malam istikharah. Tak ada pun jawapan dari Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mai mengaji lagi dan lagi. Urusan hati ni sahabat-sahabat dirahmati Allah. Macam mana orang beriman boleh rasa yang dia buat dosa? Macam mana orang kafir, orang munafik yang tak rasa dia buat dosa? Siapa yang beri rasa ini? Allah. Sebab tu rasa ini sangat indah. Kalau orang tu Ustazah cakap macam tu terasa tahu saya. Memang nak bagi rasa. Orang yang punya rasa tu orang yang dalam hidayah Allah. Tapi orang cakap apa pun tak terasa apa sahabat-sahabat. Alah, dia bukan cakap kat aku, dia cakap kat orang lain tu. Masya Allah, kesian sahabat-sahabat dirahmati Allah. Apa tu? Kat mana tu ya? Bersangka baik. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Doa urusan keluarga terbabit menjaga dia. Betul-betul Kak Yasmin Yaakob kita doakan. Arfazilah Anas, kita nak habis dah ni, Masya Allah. Baik, tidak tahu untuk mengambil jurusan apa. Dan itu memakan waktu lama untuk menimbang dan memilih. Kan? UKM hantar surat. Saya suka bagi contoh UKM, UIA kan. Nak senang lah sahabat-sahabat dirahmati Allah. UKM hantar surat, jawab sebelum 28 Julai. Contoh UIA pun hantar surat, jawab sebelum 29 Julai. Ni kan, ni hari ni dah 28 Julai dah. Dia duk tak tahu nak pilih yang mana. Dan memakan waktu lama untuk menimbang dan memilih. Kan, subhanallah. Ramai mahasiswa yang membuang-buang waktunya hingga bertahun-tahun kerana ragu-ragu jurusan apa yang perlu dipilih dan fakulti mana yang harus dimasuki. Tangguh pengajian. Sebab apa? Sebab nak tengok dulu kawan-kawan yang masuk tu jadi macam mana. Okey ke KO? Ni orang tak ada pendirian tau sahabat-sahabat. Ada sebahagian yang ragu sebelum mendaftar. Sampai akhirnya waktu pendaftaran pun habis. 28 Julai hari ni duk masih istikharah lagi ni Ustazah. Nak pilih lagi, nak tanya second opinion. 20 opinion. Kan sahabat-sahabat dirahmati Allah. Nak cari keputusan ni. Masya Allah, sampai waktu pendaftaran dah habis. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dah ada juga masuk dan ada juga yang masuk jurusan apa saja dan hanya kekal setahun 2 tahun. Rugi masa kan, mengaji tak habis sahabat-sahabat dirahmati Allah. Pertamanya masuk fakulti syariah. Kemudian bertukar ke fakulti ekonomi. Dan setelah beberapa semester pindah pula kepada kedoktoran. Usianya pun habis. Usianya pun habis terbuang untuk berpindah-pindah jurusan. Yang habis lagi apa? Duit mak ayah lah. Nak daftar lagi Ustazah dia ke sana. Kenapa pula ke? Hari tu bukan dah okey ke? Okey, tapi dekat kampus dia tu banyak monyet. Monyet selalu rampas plastik. Dia bawa kuih kari pak pusing. Hari ni pula banyak cerita kari pak pusing. Jadi dia tak selesa. La ilaha illallah. Belajar semua okey ke? Okey. Habis tu sebab monyet tu aja. Ustazah, sebab monyet. Dia memang geli tengok monyet. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sahabat, macam mana kita nak perteguhkan jiwa? Macam mana sahabat-sahabat dirahmati Allah kita nak bagi tahu kat dia semua ni adalah masa. Yang kalau kita terlambat sahabat-sahabat dirahmati Allah, masa akan memotong kita. Seandainya dia membuat penyelidikan tentang urusannya, meminta pendapat daripada orang lain yang lebih berpengalaman dan beristikharah kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum segalanya terjadi.
Nampak? Kita kena bermusyawarah. Tanya orang-orang yang berpengalaman. Jumpa cikgu-cikgu kita, mereka akan bantu. Cikgu, kalau cikgu tengok keputusan saya ni, cikgu nasihat macam mana? Dalam ramai-ramai cikgu saya tingkatan 5 ni, cikgu lah yang saya anggap macam mak saya sendiri. Saya dulu macam tu sahabat. Sebab saya nak tanya mak saya, mak nak masuk bidang apa ya? Mak tak tahulah bidang-bidang ni. Kain berapa bidang mak tahulah. Ambil engkau, mak saya tak tahu. Tanya bapak saya tak tahu. Kan? Kau nak belajar, belajar. Pilih mana yang baik. Jangan buat perangai sudah. Dia tak tahu sahabat-sahabat. Maka kita jumpa guru-guru kita. Saya dah pandang, saya pandang nasihat cikgu macam nasihat mak ayah saya. Tanpa kita memperlekehkan mak bapak kita. Bapak saya tu tak nak bagi pandangan pun cikgu. Pandangan dia gelap gelita. Mak saya pula kan, dia kata bidang apa, kain-kain ke kan. Bidang kain mak tahulah. Tak payah perlekehkan. Tak payah cerita buruk aib keluarga kita, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kan? Tapi kita tunjukkan hormat dan kasih sayang kita kepada guru kita. Kerana kita nak mengambil berkat daripadanya. Apa yang cikgu kata baik untuk saya, yang tu saya pilih insya-Allah. Sebab saya dah minta izin, minta istikharah dengan Allah. Tunjukkan saya jalan. Sekarang saya nak tanya cikgu pula sebagai orang yang berpengalaman. Apa yang patut? Ni kami tengok ni. Ya Allah, hati aku ni sebenarnya berat ni. Istikharah lagi. Ya Allah, mudah-mudahan ada berkat aku mengambil nasihat guruku ni. Ya Allah, permudahkan. So besok kita nak buat keputusan seperti yang cikgu kita bagi tu, macam dah ringan hati kita. Itulah jawapan. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Allahu Akbar. Siapa tu? Jurusan kita yang terkini adalah Latahzan. Masuk universiti Latahzan Kemudian melangkah ni, tak layak jadi pensyarah Latahzan ni. Sekejap bulak mata, sekejap tergelak-gelak. Apa hal nak jadi pensyarah Latahzan pula? Kita tukang baca kitab je sahabat. Kemudian melangkah maju ke depan tanpa menoleh ke arah mana pun. Tentulah dia dapat memanfaatkan usia dan waktunya secara optimum. Dia pun dapat mencapai apa yang didambakan daripada jurusan yang ditekuninya. Sahabat, kalau anda baca buku dakwah penuh ukhuwah yang Ustazah Zai karangkan sempena kematian almarhumah Ustazah Syadia Abbas, saya punya buku tulisan tu duduk di bab pertama sekali. Okey, saya punya tulisan tu duduk di bab pertama sekali. Jadi sahabat-sahabat saya tanya, Zai, kau dulu lepas STP kau tak masuk UKM terus kan? Betul? Subhanallah, ada sebab di balik cerita-cerita tu sahabat. Kenapa saya tangguhkan pengajian? Kenapa saya buat keputusan untuk mengajar Al-Quran? Tak ada keputusan pun sebenarnya nak jadi ustazah. Tak ada cita-cita langsung nak jadi ustazah. Tapi situasi ketika itu menyebabkan saya mengambil keputusan macam tu. Dan wallahi sehingga hari ini tak pernah pun rasa menyesal atas keputusan yang kita buat dulu. Setelahnya, hatta ketika itu saya tanya guru saya yang saya pandang macam mak saya sendiri. Kan ustazah, saya tak dapat nak teruskan pengajian macam kawan-kawan lain seangkatan dengan mereka. Saya ada masalah ni sekian-sekian. Kamu buat keputusan mengikut apa yang hati kamu ringan untuk buat. Jangan lupa istikharah, solat hajat, solat taubat jangan tinggal. Minta dengan Allah. Daripada usia kita muda ni sahabat-sahabat dirahmati Allah. Sebab apa? Sebab kita bukan sahaja nak menjadi manusia yang bermanfaat, bukan saja menjadi manusia yang taat kepada Allah. Tapi kalau aku masuk universiti sekarang, tinggalkan rumah aku, ya Allah, apa yang akan berlaku ni? Siapa yang nak tolong mak ayah ni? Apa income yang aku dapat? Bahkan dengan kita menangguhkan pengajian ketika itu, kita bukan sahaja dah tak ambil duit mak ayah kita, bahkan kita boleh bahagi duit dekat mak ayah kita lagi. Ketika itu bukan sikit-sikit punya pengorbanan. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, terlalu besar, terlalu banyak. Jadi cerita-cerita para ustazah, ada 22 kisah dalam buku dakwah penuh ukhuwah. Kan sahabat-sahabat, buku dakwah penuh ukhuwah ni banyak stok lagi tak Noni? Noni jaga stok buku. Subhanallah sahabat-sahabat. Memang memberi inspirasi. Saya kalau dengan anak-anak remaja, saya kata buku ni anda mungkin tak mampu nak ikut wanita-wanita syurga, Fatimah, Khadijah kan. Tak mampu kita nak ikut contoh sahabat-sahabat dirahmati Allah. Tapi kehidupan para asatizah ni, daripada kecilnya macam mana,
remajanya macam mana. Kadang Masya Allah kita terpaksa korbankan apa yang kita mahu demi untuk manfaat ummah, manfaat keluarga, manfaat umat sejagat ni sahabat-sahabat dirahmati Allah. Banyak lagi Zura stok. Subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad tu. Zura dah bagi tahu stok dakwah penuh ukhuwah banyak lagi. Sebab saya tak berapa promo sangat kerana sebenarnya saya sayang buku tu. Okay, sahabat-sahabat dirahmati Allah, kisah-kisah dalam tu. Jadi banyak kisah dalam tu yang muda-muda kita dah buat keputusan taat kepada ibu dan ayahnya, dan hari ni tidak sedikit cerita kejayaan dalam kehidupan mereka. Allahu Akbar. Jadi kita nak sebut apa, seteguh Jabal Uhud ni sahabat, kita nak latih. Saya risau anak-anak kita sekarang buka-buka mata dah senang dihantar ke sekolah, siap ada dereba bagai. Masya Allah sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kita nak latih anak-anak kita, bukan nak menyusahkan mereka, tapi belajar sedikit susah supaya kamu teguh hati seteguh Jabal Uhud. Ketika kamu dirundung permasalahan, mak ayah bukan sentiasa ada di sisi kamu. Kamu kakak sulung kan, kamu abang sulung. Apa-apa yang berlaku kepada ibu dan ayah, tunjuk kisah-kisah dekat Facebook macam kita baca hari tu, yang sekeluarga meninggal dunia. Kakak, ibu bukan nak takut-takutkan. Kakak pernah tak terfikir apa yang berlaku kepada ibu ayah ni? Aksiden berdua-duaan ketika nak pergi kerja, tinggalkan anak 8 orang dekat rumah. Kakak anak yang sulung kan, kalau berlaku apa-apa pada ibu dan ayah, ingat, ini yang kakak kena buat pertama. Jangan takut nak bercakap macam ni. Kita ada Allah. Allah takkan tinggalkan kita. Tengok apa yang berlaku kepada keluarga ni. Mak ayah dia dah meninggalkan. Semua orang kesian dekat anak-anak yatim piatu yang ditinggalkan. Kakak tahu dalam Quran Allah jamin Allah akan jaga anak-anak yatim. Kita manusia ni kalau tidak bertuhan, kita akan rasa resah, kita akan rasa lemah, kita rasa macam nak bunuh diri, mati bersama dengan mak ayah kita. Kalau berlaku macam ni, sahabat-sahabat dirahmati Allah, tujuan kita bercerita bukan, tengok tu, ni yang mati ni orang banyak utang ni, kakak tahu tak? Tak payah nak menceritakan buruk seseorang, tapi balik kepada keluarga kita. Kan? Tak salah kita bercerita. Dulu arwah atuk selalu marah Pak Long. Kenapa Pak Long selalu kena marah? Sebab Pak Long notis sangat tak nak solat. Contoh sahabat-sahabat. Jadi kita nak sebutkan apa yang paling tak selalu kena marah sekali? Mak Ngah. Ustazah, kita mengaibkan orang tak kalau kita cerita macam tu? Janganlah pula cerita Pak Long kau dulu jual dadah sekian. Jangan sahabat-sahabat dirahmati Allah. Allahu Akbar. Terima kasih sahabat-sahabat tim khidmat Ustazah Zah yang sibuk pula mempromokan buku dakwah penuh ukhuwah. Allahu Akbar. Allahumma salli. Saya dah buat dah Maziah Yunus, kan, budak-budak remaja punya rehlah, dah biasa dah buat. Tetapi kan sahabat-sahabat dirahmati Allah, Allahu Akbar, saya pula yang tak nak berpisah dengan mereka. Sebab bila 3 hari 4 hari kita bertemu dengan mereka, Allahu Akbar, Allahu Akbar, baik, super soleh solehah. Saya biasa je sahabat-sahabat dirahmati Allah pergi bagi motivasi dekat sekolah dulu. Kaki naik atas meja ni, punya dia protes kat cikgu, kenapa buat program motivasi untuk dia. Dia tak perlu semua-semua ni. Wah, bersandar dekat kerusi, kaki naik atas meja. Ustazah relax je sembang dengan dia kat depan. Kita kat depan dia, kaki kat atas meja lagi. Masa tu tahun berapa? Sekarang tak pelik lah jumpa budak yang sudah tidak ada adab macam tu. Ibu ayahnya tetap sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kita berilmu, kita bahagi panduan, tunjukkan kisah-kisah sekarang yang berlaku, kaitkan dengan kisah-kisah para rasul, kaitkan dengan kisah-kisah para sahabat radhiyallahu anhum. Masya Allah, tak banyak sedikit pasti akan menjentik hati mereka. Ingat bahawa kita buka mata pagi ni bukan selama-lamanya kita akan hidup. Kakak nak pergi sekolah, belum tentu petang ni kakak balik. Ibu sentiasa mendoakan keselamatan. Ayah nak pergi kerja, belum tentu ayah balik sihat tersenyum dengan kita. Mungkin yang balik adalah sekujur tubuh yang berbalut dengan kain putih. Kita tak tahu sahabat. Jadi ajarkan mereka ini teguh. Kerana apa? Kerana semua kita nanti akan dimatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan matinya kita, kakak rindu tak kalau ayah pergi outstation seminggu tak balik, tak jumpa kita? Rindulah mama. Jadi sekarang ni kita nak selama-lamanya tanpa berpisah dengan seluruh keluarga kita kat mana? Hanyalah di dalam syurganya Allah.
Subhanallah sahabat, saya sebenarnya nak sambung lagi 2, 3, 4 seterusnya. Tapi bab ini sangat kita perlu slowly kita masukkan sungguh-sungguh dalam hati kita. Sebenarnya makin ke hujung makin sayang nak berpisah dengan kitab ini kan sahabat-sahabat. Jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bila kami meninggal, betul-betul ibu ayah kena ajak sembang, jangan takut. Ustazah Ainul Mardiah yang akan datang ke surau saya petang ni, dia menulis buku apa? Wahai Anakku. Antara bab-bab awal yang dia tulis tu, ajarkan sahabat-sahabat dirahmati Allah kalau mak ayah dah tak ada. Sebenarnya dia kata bab yang paling susah dia nak tulis dalam buku tu adalah dia nak cakap kalau nanti Umi dengan Abah dah tak ada, bab tu yang paling. Sebab tu kadang-kadang saya buat program sahabat-sahabat dirahmati Allah, suruh anak-anak remaja ni tulis surat wasiat. Duduk dekat masjid, dulu-dululah program sekolah kan, sahabat-sahabat yang duduk kat masjid yang luas tu, kamu duduk ujung sana menyendiri. Bagi satu kertas kajang kan, sahabat-sahabat yang tulis wasiat untuk ibu, wasiat untuk ayah. Bayangkan ini adalah surat terakhir yang kita tulis untuk mereka. Wah, bila sampai tak payah tulis nama sebab Ustazah tak perlu tahu pun apa wasiat kamu. Tak payah tulis nama kamu. Ustazah tak nak tahu surat ni surat siapa. Tapi Ustazah nak tahu apa luahan hati. Manalah tahu nanti kita sungguh-sungguh mati, kod Ustazah suruh mak ayah dia cari surat siapa ni, apa wasiat. Menangis sungguh-sungguh budak-budak ni. Kan sahabat-sahabat dirahmati Allah. Sebab apa? Sebab kalau Kak Ngah dah tak ada nanti, betul-betul dia menangis kan. So kita pun boleh. Cuma Ustazah nak buat program untuk makcik-makcik kat makcik-makcik kita umur 60-an, 70-an. Acik dah malas nak menulis lah Ustazah. Acik duduk je lah kat situ. Kawan lain buat surat wasiat, Acik duduk je lah sandar main WhatsApp. Ya, sekian dimaklumkan. Okey sahabat. Allahu Akbar. Subhanallah. Ni nanti lepas habis program satu Muharram hari Sabtu ni, saya akan sebarkan kan sekali lagi khususnya untuk guru-guru yang bercuti ila rain, bukan rain ila rain. Masya Allah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita kan sahabat-sahabat dirahmati Allah, Al-Fawaz akan buat satu lagi trip ke Tasik Kebun, dekat je dengan Serendah. Sebab banyak sangat permintaan daripada kalangan guru yang mereka tak boleh nak join Ustazah kalau tak hari cuti sekolah. Jadi Ustazah akan sebarkan maklumat ni segera, sebabnya kita akan raikan perkara-perkara satu malam. Saya seronoklah bila dapat satu malam bersama anda melalui program solat tasbih, melalui program kita. Allahu Akbar. Kalau sampai 2-3 malam tu kita nak tinggal suami, anak-anak kita pun kan tak sampai hati. Subhanallah, tak ada nawai itu lain sahabat. Tak ada benda lagi yang kita boleh pasak dalam hati ini kecuali dengan teguhnya ilmu yang kita dapat daripada Al-Quran dan hadis. So sekarang kita masuk ke Universiti La Tahzan kan sahabat-sahabat dirahmati Allah. Allahu Akbar. Apa yang kita sebut? Bahawa terlalu banyak pengalaman-pengalaman orang lain. Tengok seorang hakim tadi bertanya kepada seorang lelaki. Memang dia ada 2 pilihan je. Pilihan pertama buruk, pilihan kedua buruk. Maknanya isteri dia tu memang bukan orang baik. Hakim tanya soalan, maknanya dah 4 tahun kau makan racun. Maknanya kau sanggup dalam keadaan macam ni. Kalau tidak Nabi Ibrahim AS tidak dinasihatkan, tukarlah pintu rumahmu itu kan. Maksudnya apa sahabat-sahabat dirahmati Allah? Terkadang bila dalam keadaan kita bersabar, kalau kita dah tak ada langsung walau sebesar zarah kasih sayang. Ini bukan untuk menggalakkan apa-apa sahabat. Sebab of course lah yang paling besar nilai mujahadah di sisi Allah adalah dengan memaafkan. Dah diajar dalam Quran berulang kali Ustazah sebut. Subhanallah sahabat-sahabat. Tetapi apa yang kita lalui, fasa pertama, fasa kedua, daripada anak seorang hingga 3, sekarang anak dah jadi 6 orang. Apa yang kita lalui? Apa yang bapa didik kepada anak-anaknya? Masya Allah. Semoga sahabat-sahabat dirahmati Allah, kekuatan kita berdepan dengan semua ini meningkatkan sabar kita di sisi Allah. Wa basyiris sabirin. Mudah-mudahan Allah berikan berita gembira kepada orang-orang yang sabar.
Amboi seronok pula masing-masing sebut universiti lah tahzan. Kemain Okey, sekian dulu. Doakan semua lancar pada hari ini, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Terima kasih atas semua doa. Orang KL yang berhampiran jemput datang ke surau di rumah Ustazah. Surau rumah Ustazah, nak balik ke rumah Ustazah boleh jalan kaki je. Kan, jadi insya-Allah terima kasih atas semua doa. Insya-Allah sahabat-sahabat jangan lupa yang berdekatan KL juga boleh join program 1 Ogos Ustazah. Hostnya adalah Ustazah Alina Munawar daripada Seberang. Sangat hebat ilmunya, bersama dengan Ustazah Hafizah Musa di Yayasan Taufik di Sungai Penchala. Ustazah dah sebarkan dah iklan itu kan. Masya Allah, adalah satu perkara yang sangat indah dikongsikan khususnya untuk muslimat. Ampun maaf zahir batin. Kak Rohana Samsuri sayang. Okay, kita jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi